Fat, awak tak rasa ke awak punca Abang Nazri keluar? Masa tu atas audition yang mana ketika tu Raihan ada keluarkan satu statement di surat khabar. Tak silap saya. Jadi dia keluarkan satu statement menyatakan nak buat audition untuk mencari penyanyi baru. Dan waktu tu abang angkat saya, Datuk Hafiz dari Mecinda, dia yang baca, and then dia waktu tu suruh pergilah. Saya macam segannya nak pergi ni kan. Dia kata biar orang tengok bakat macam mana, okey ke tak okey. Jadi kita pun pergilah. Pergi waktu tu alhamdulillah kita susun dengan by telefon, and then dia call balik, suruh datang Abang Bakar dan juga Abang Cik Am dan juga Abang Sam Ramli. Jadi inilah 3 orang yang main audition dia adalah Abang Bakar lah. Jadi situasi audition ni memang banyak lagu kena nyanyi lah, selain daripada lagu Raihan, lagu rock lah, lagu ballad lah. Dia try dengan keyboardnya, nak tengok kita ni pekak ke tak muzik kan. Dia dah try semua everything, and then dia proses saya berulang ke office Raihan waktu tu di Sri Damansara untuk sesi perkenalan lah. And then Abang Bakar bercerita tentang Raihan, dia punya sejarah Raihan di awal dulu macam mana, daripada 96, proses dia tu, apa yang dia orang dah rasa dah hit, apa tujuan sebenar Raihan. Dan first kali show saya bila dah diterima pun dalam tempoh percubaan saya 2 tahun dengan Raihan. 2 tahun percubaan Kali pertama dia panggil, terus pergi show di salah sebuah stesen TV di Angkasa Puri. Itu pertama show saya dengan Raihan, yang orang kata tak ada, orang kata planning, tiba-tiba keluar TV, kena hafal lagu yang ada, yang lagu kita tak hafal, kena hafalkan. Dan alhamdulillah bermula dari situ, bermula pergerakan saya sepanjang 2 tahun, yang mana 2 tahun tu rasa nak berhenti pun ada. Sebab dia orang beza kan. Biasa bila kita kerja, orang beza dengan kita kan. Dulu ni Nazri nyanyi lagi sedap, ni Afat nyanyi. Ya, kita dalam proses. Tapi alhamdulillah rujukan saya duk tanya dengan businessman, orang yang belajar tentang perniagaan. Dia kata, Afat, dalam proses kita nak bekerja ni, 2 tahun tu adalah proses pengenalan kita, untuk kita kenal, untuk kita tahu apa kerja yang kita sedang buat. Jadi alhamdulillah dalam 2 tahun tu saya dah mahir, orang kata faham selok-belok kerja Raihan, dengan tour berjalan sana pergi loan lah keluar negara, dan sampailah makan sampai 10 tahun. 10 tahun. Jadi 2015 ke 16 saya ingat ujung saya tarik handbrake. Saya bergerak secara solo, dan saya sebenarnya nak ucapkan terima kasih lah kepada Raihan sebab mempeluang kepada saya untuk bersama dengan Raihan. Kita belajar banyak dari sudut satu. Raihan waktu itu orang kata kita belum ada zaman promo by IG, promo by Facebook ni. Dia pertengahan 2000 berapa baru ada kan. Jadi 2006 saya masuk Raihan, 2006 saya masuk, 2005 hujung 6 lah lebih kurang. Kita masuk baru nak start tu WhatsApp, baru nak start Facebook. Jadi kita tak ke arah tu. Jadi Raihan ni bergerak by mouth, mulut ke mulut. Maksudnya dari sudut kualiti Raihan tu sendiri dah menggerakkan hati orang untuk menjemput Raihan. Jadi kan waktu ni benda yang diceritakan oleh Raihan lah, antaranya contoh Queen Elizabeth datang ke Malaysia kan, dia nak jumpa, dia select dulu lagu-lagu waktu tahun Commonwealth Game time tu. Dia select dulu siapa dia nak tengok. Lalas dia nak jumpa Raihan waktu tu. Jadi special dia jumpa Raihan waktu tu di Malaysia, and then last kali jumpa balik di London. Dan alhamdulillah saya sini pun diberi peluang juga untuk berada di London, perform di Royal Albert Hall. Saya ingat 2 kali kot saya dapat perform di Royal Albert Hall. Kan? Ya, itu antara benda-benda yang manis lah, kenangan Fat bersama dengan kumpulan Raihan. Pada saya sebenarnya nasyid ni dia dah berevolusi lah. Maksudnya dia dah memang bergerak secara mengikut trend hari ini. Cuma yang kita nampak, sifat seorang penasyid sepatutnya dia sifat seorang pejuang. Jadi kalau dia sifat seorang pejuang, dia akan mencontohi apa yang baginda Nabi Muhammad SAW buat. Maksudnya dia tak ada istilah putus asa, stop, break. Yes. Maksudnya kalau dia yang break, maka terhentilah dakwah ketika itu. Maksudnya dah tak ada dah penyebaran agama Islam dah melalui dakwah seni nasyid ini. Sebab apa kita rujuk balik kepada sahabat-sahabat, bukan sahabat, maksudnya ulama-ulama terdahulu, wali-wali songo yang memperjuangkan sampai akhir hayat mereka. Cuma dalam situasi kita hari ini, kita berdepan dengan teknologi yang berbagai. Jadi para penasyid kena ambil peluang. Bukannya menolak atau mengasingkan diri, mengasingkan kita sepatutnya di sini saja. Di satu part platform ni kita jangan layan. Itu silap. Sebab saya lihat kebanyakan contoh artis yang hijrah
Diorang manfaatkan ruang-ruang tersebut untuk memberi dakwah kepada mereka, memberi kefahaman, beri rasa cinta pada Allah. Dan saya rasa penasyid harus bangkit. Jangan cepat putus asa. Sebab apa? Zaman streaming sedang bermula. Dan Allah bagi peluang ketika ini, PKP, untuk kita belajar. Benda yang tak tahu pun kita belajar. Pergi ke IG, pergi ke Facebook, pergi ke Bigo, macam-macam lah platform yang ada. So kalau kita dah ada dekat sini, saya rasa kita sendirilah sebenarnya yang menggerakkan. Contohlah kalau kita seorang, dalam grup kita tu ada dah 5,000 orang, yang lain pun bergerak, dia 5,000 orang, dia akan pergi sampai banyak platform, sampai ramai orang yang akan dapat kesan daripada lagu-lagu yang mudah-mudahan ada manfaat untuk mereka dan pada masa yang sama menjadi saham akhirat untuk kita. So bagi saya, insya-Allah dia akan kekal relevan atas penasyid itu sendiri. Apa yang dia nak buat, dan dia berbalik kepada niat dia untuk apa? Untuk dakwah, untuk duit, untuk popular, ataupun untuk kekal macam tu saja. Tapi kalau kita niat untuk dakwah, kita kena yakin bahawa Allah akan bantu dan insya-Allah rahmat Allah akan turun dan manfaatnya akan dikongsi bersama oleh seluruh umat yang berada di muka bumi ini, insya-Allah. Terbaik, ini pendapat orang lama. Pendapat macam ni yang kita nak dengar.